بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة وأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang ni dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sama sekali lagi dalam majlis bacaan kitab Umdatul Ahkam, majlis bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ulama kita menyebut kalau kita nak banyak selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah majlis hadis. Betul, Imam Syafi'i rahimahullah kata kalau kamu nak melihat sahabat-sahabat Nabi yang seolah-olah mereka hidup pada zaman ini, lihatlah kepada ashabil hadis, lihatlah kepada ahli hadis. Walaupun jasad mereka tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi nafas-nafas mereka anfasahum sahibu, mereka bersahabat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, kalau kita sayang Nabi, dua benda kita buat. Satu, belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan selalu nak lihat wajah Nabi. Kalau tak dapat lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan lihat dia akan ada kaedah kata para ulama sebut, kalau orang tu dicinta seorang tu, dia akan suka nak lihat kepadanya. Dia selalu nak lihat padanya. Dan kalau tak dapat lihat, dia akan suka mendengar perkara yang berkaitan dengannya. Sebab ada perkara yang berkaitan dengannya itu sirah hidup dia, ataupun ucapan-ucapannya, apa yang dinakalkan kepada kita, apa yang dinukilkan kepada kita daripada hadis Nabi SAW. Jadi inilah dia hadis-hadis Nabi yang terkumpul dalam kitab Umdatul Ahkam, untuk kita pelajari hadis-hadis Nabi SAW. Sunnah-sunnah Nabi, ambil pengajaran daripadanya, memahaminya dengan kefahaman yang baik. Bab sujudus sahwi, bab sujud sahwi. Hadis yang ke-105. An Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ وقالوا نعم. وقد فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم. فقال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. Dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ni maula Ibnu Abbas. Muhammad bin Sirin maula Ibnu Abbas, itu bekas hamba, maula Anas bin Malik. Muhammad bin Sirin adalah maula Anas bin Malik, maksudnya bekas hamba Anas bin Malik. Ayah dia Sirin ni hamba tawanan perang dalam peperangan Ainut Tamr. Peperangan Ainut Tamr.
Dan mak dia pula Safiyah ialah maula kepada As-Siddiq. Maulatun As-Siddiq. Maksudnya dia bekas hamba perempuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah. Jadi kat sini kita faham bahawa, nampak tak, bekas hamba, anak bekas hamba menjadi ulama. Nah, anak hamba jadi ulama. Apa pengajaran kat sini tuan-tuan? Ini menunjukkan bahawa hamba di zaman Islam dahulu bukanlah seperti hamba pada zaman hamba yang perhambaan yang dilakukan oleh golongan kufar musyrikin. Perhambaan Amerika Syarikat. Kami ada satu pensyarah, seorang pensyarah di UAE dalam bidang sejarah, Dr. Profesor Bogdan Kopansky. Dia Muslim, dia orang Poland masuk Islam. Kemudian Bogdan Kopansky, dia ni pakar dalam sejarah, dan dia menceritakan dia pernah buat satu talk berkenaan dengan penghambaan di Amerika Syarikat. Sangat dahsyat sekali, sungguh teruk sekali bagaimana mereka ni ambil anak-anak orang Afrika, bawa ke negeri ke Amerika Syarikat, menjadi hamba, tidak ada gaji di Allah musta'an. Berbeza sekali dengan perhambaan dalam Islam. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis sahih berkata, siapa yang ada hamba perempuan, fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha, mendidik ini dan memberi sebaik-baik pendidikan, thumma a'taqaha, sebenarnya membebaskannya, thumma tazawajaha, kemudian berkahwin dengannya atau mengahwinkannya, maka baginya 2 ganjaran. Sebab tu kita tengok pada zaman Umar Al-Khattab pernah menyeru, dia pernah panggil semua gubernur-gubernur ni. Masa perjumpaan gubernur tu, Umar Al-Khattab tanya, siapakah yang kamu tinggalkan untuk menjadi pengganti kamu? Maka dia sebutlah, setiap gubernur sebut Fulan bin Fulan. Umar Al-Khattab kata, bukankah Fulan bin Fulan tu hamba? Ya, bekas hamba? Ya, bekas hamba. Tetapi dia alim. Tanya ni pula, siapa yang kamu tinggalkan? Fulan bin Fulan. Bukankah dia bekas hamba? Bekas hamba. Jadi kita tengok tentang ini menunjukkan bahawa dalam Islam perhambaan itu bukannya satu bentuk eksploitasi manusia. Perhambaan dalam Islam adalah tujuan untuk mendidik supaya mereka ni tinggal dalam keluarga Islam, dalam suasana Islam, belajar akhlak Islam, belajar adab Islam, belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Kalau orang musyrikin itu duduk berlindung dengan kamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia hatta yasma'a kalam Allah. Sehinggalah mereka dapat mendengar kalam Allah. Muhammad bin Sirin, ayahnya tawanan perang, dia jadi orang alim. Mak dia tawanan perang, dia jadi orang alim. Sebab apa? Sebab dia maula Anas bin Malik. Nampak? Dia maula Anas bin Malik, itu bekas hamba Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Juga dengan Nafi' maula Ibnu Umar. Itu dengan Humran maula Uthman bin Affan, yang sampaikan kepada kita hadis Uthman bin Affan berkenaan dengan wudu. Nafi' banyak hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu disampaikan oleh bekas hamba ini. Juga Muhammad bin Sirin. Siapa tak kenal Muhammad bin Sirin? Alim besar. 110 Hijriah meninggal. Yang terkenal ucapannya yang disebut-sebut sehingga hari ini, iaitu apa ucapannya? Kana an-nas la yas'aluna 'anil isnad. Manusia dahulu tidak bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, bila berlakunya fitnah, ujian, qalu sammu lana rijalakum, maka sebutkan sanad kamu, sebutkan dari mana kamu dapat, sebutkan perawi-perawi hadis yang kamu dengar daripadanya. Fa in kana min ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum, kalau dia daripada ahli sunnah maka diambil hadisnya. Wa in kana min ahli bid'ah, kalau di kalangan ahli bid'ah, fala yu'khadhu hadithuhum, maka tidak diambil hadisnya. Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, alim kabir, meninggal tahun 110 Hijrah pada bulan Syawal. Naam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Muhammad Sirin dianggap sebagai kibar tabi'in, antara kibar tabi'in juga. Naam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibn Sirin bukan kibar tabi'in. Ibn Sirin tabi'in pertengahan. Sebab Muhammad Sirin dia lahir di hujung zaman Uthman bin Affan. Hujung zaman Uthman, lagi 2 tahun Uthman bin Affan
berhenti daripada jawatannya, ataupun mati syahid, maka Uthman bin Affan, maka lahir Muhammad bin Sirin. Jadi bukan bukan kibar tabi'in di pertengahan, tapi kibar pada tabaqah ni lah. Jadi kibar pada tabaqah macam di dunia, pada level dia, ulama yang sezaman dengannya. Dari Muhammad bin Sirin bin Abu Hurairah ma'ruf, Abdurrahman bin Sakhar berkata, Rasulullah SAW bersama kami, salla bina ni lebih tepat, Rasulullah menjadi imam kami. Kalau kita tengok bahasa Arab ni kan, salla bina, tengok bahasa Arab tu, salla bina maksudnya Rasulullah mengimamkan kami. Kalau kita kata kat kawan kita, jadi imam lah, salli bina ya syekh, salli bina ya syekh. Salli bina maksudnya jadi imam. Bukannya salat bersama. Salli ma'ana. Kalau salli ma'ana baru salat bersama-sama dengan kami. Okey. Jadi salla bina Rasulullah SAW, okey, jadi imam. Ahadu salatul asyi, di salah satu salat siang, itu sama ada zuhur ataupun asar. Al-asyi, tengok bahasa Arab dia, al-asyi. Tengok bahasa Arab ni, al-asyi. Ini segi bahasa lah. Al-asyi. Al-asyi maksudnya ialah, buat sini. Al-asyi masa ma baina zawali syamsi ila ghurubiha. Maksudnya apa? Di antara tenggelamnya matahari sampailah terbitnya, itu asyi. Dalam setengah riwayat saya dengar daripada Syekh masyayikh kita, dia kata setengah riwayat kata ahadu salatul isya'ai. Tapi yang lebih tepat al-asyi ya. Kalau isya'ai ni maksudnya dua isya'. Dua isya' maksudnya maghrib dengan isya'. Cara Arab jamak kan. Dua isya' maksudnya maghrib dengan isya'. Asyiyai ni maksudnya dua solat zuhur dan asar. Jadi solat zuhur dengan asar lah. Si ulama kata solat zuhur dan sebagian kata solat asar. Qala Ibn Sirin wa sammaha Abu Hurairah. Maksudnya Abu Hurairah sebut solat apa sebenarnya, zuhur ataupun asar, tapi walakin nasitu, tapi aku terlupa. Walakin nasitu. Ini dalil bahawa ulama hadis ini sangat jujur. Kat sini apa pengajaran dia? Ulama hadis jujur. Dia kalau lupa dia cakap lupa. Dia tak kata, tak menunjuk dia bukannya nak, dia tak ada apa, dia hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan nak kata saya ingat sebenarnya tapi ingat-ingat lupa. Tak ada. Dia kata saya lupa, nasit. Walakin nasitu. Jadi nasitu maksudnya lupa, bukannya meninggalkan. Kalau fasalla bina raka'atain, maka Nabi pun salat 2 rakaat. Okey, Nabi pun salat 2 rakaat. Thumma sallama, kemudian Nabi bagi salam. Lepas 2 rakaat Nabi terus bagi salam. Jadi para sahabat pun bingung, terkejutlah. Okey. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Maka dia pun pergilah ma'rudah. Satu tiang kayu ma'rudah yang ada kat depan masjid. Ma'rudah yang tembok yang ada kat depan masjid. Sebagian ulama kata khashabah ni adalah tempatnya Nabi SAW berkhutbah. Kan Nabi kan ada satu, pernah dengar tak kisah yang ada tunggul menangis tu? Pernah dengar tak kisah tunggul menangis? Iaitu Nabi SAW asalnya, Nabi bila khutbah, Nabi akan bersandar dekat tunggul tersebut.
Okey. Naam. Sebagian kata macam tu. Okey. Jaz'u min nakhl. Ja'a mubayyinan fi sahih Muslim wa kana fi qiblatil masjid, dekat arah kiblat masjid. Okey, dekat arah kiblat masjid. Wallahu alam. Naam. Wadh-dhahir kata Al-Fakihi, iaitu kita akhbar Makkah Al-Fakihi. Dia kata wadh-dhahir anna hadhihi al-khashabah hiya al-jaz' allati kana yakhutubu 'alayha awalan. Itu yang Nabi mula-mula khutbah kat situ. Apa jadi kat pokok ni? Kemudian apa jadi? Kemudiannya kan ada seorang perempuan yang dipandai, dia tukang kayu, dibuatkan mimbar baru untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila buat mimbar baru untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkhutbah dekat mimbar itulah. Jadi tunggul kayu tu dipindahkan, diletak dekat depan masjid, dekat luar masjid, dekat depan masjid. Jadi Nabi pun pergilah kat sana. Fattaka'a 'alaiha. Maka Nabi pun ittaka'. Ittaka' ni maksudnya bersandar macam itulah. Ka'annahu ghadban. Macam seolah-olah Nabi marah. Ka'annahu ghadban. Perawi tak sebut apa sebab Nabi marah. Perawi tak sebut. Dan memang tak sebut dalam hadis, tak ada riwayat yang sebut apa sebab Nabi marah. Wallahu a'lam. Mungkin ada, tapi saya tak jumpalah pembacaan, berdasarkan pembacaan saya yang terhad ni, tapi tak ada pula. Tak jumpa pula apa sebabnya. Kata para ulama kat sini, dia kata wallahu a'lam, tak tahu. Wa wada'a yadahu al-yumna, Nabi letak tangan kanan atas tangan kiri macam ni. Wa shabbaka baina asabi'. Ada Nabi buat tashbik. Tashbiku baina, buat tangan jari macam ni. Tashbik. Fa shabbaka baina asabi'. Nabi buat jari macam ni, tuan-tuan. Dan boleh tengok dalam video tu macam ni Nabi buat. Okay, apa hukum buat tashbikul yada, jari ni, asabi'? Dia senang je. Mentashbik yadaini ada 3 keadaan. Nombor 1 sebelum solat. Nombor 2 tengah solat. Nombor 3 lepas solat. Sebelum solat dalam masjid, sebelum solat dalam masjid, hukumnya makruh. Tashbikul yadain berdasarkan hadis Ibnu Majah. Tak suka buat macam ni, jari macam ni. Dalam solat lebih-lebih lagi makruh. Asyaddu karahiyatan. Lebih-lebih lagi makruh. Lepas salat hukumnya harus. Tapi dekat luar masjid, dalam masjid lepas salat. Okey, luar masjid. Maka itu dibenarkan tashbikul yadain. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Nabi pun macam kata, apa dalil yang boleh tu? Berdasarkan hadisnya, wa shabbaka baina asabi'i. Nampak? Maka Nabi pun mentashbikkan. Apa terjemahan dia dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia ni? Tengok terjemahan ni, tuan-tuan. Terjemahan ni ada masalah sikit. Kemudian beliau mendatangi kayu yang terletak di masjid. Beliau lalu berbaring. Bukan berbaring sebenarnya. Bersandar. Ittaka. Ittaka ni maksudnya takik. Sama ada macam ni atau macam ni. Okey. Bukan baring. Bukan baring. Nah, bukan baring. Okey. Pada kayu tersebut. Letak tangannya di atas lengan tangan kirinya. Macam inilah. Sedangkan pipi kanan diletakkan pada punggung telapak tangan kiri. Yang ni tak ada ni sebenarnya. Ni tak ada ni.
Okey. Tak ada. Dalam bahasa Arab tak ada. Tengok saya. Tak ada. Jadi tak tahu mana datang terjemahan datang. Sedangkan pipi kanannya diletakkan pada punggung telapak tangan kiri. Sebab saya nak buat pula macam tu kan. Pelik lah. Pertama tangan dah macam ni. Syabbaka bain asal. Kemudian macam ni. Nampak macam pelik je. Maka orang pun keluar daripada masjid dengan cepat, dengan segera. Ini pun ada pengajaran kat sini juga. Sara'an. Kat sini pengajaran. Nampak, Masya Allah. Satu ulama' ni, saya lupa nama dia. Dia huraikan hadis ni dalam satu jilid lengkap. Dia kurang 300 muka surat, 400 muka surat. Allah musta'an. Dia keluarkan semua faedah daripada hadis ni. Ya. Nanti kita akan, insyaAllah, kita akan tunjukkan dalam Facebook apa kitab dia. Masya Allah. Wa kharajati sar'an, dan mereka pun keluar sar'an, dengan segera. Sar'an dari sur'ah kan, sar'an. Sur'an boleh, sar'an boleh, dulu boleh. Sar'an min abwabil masjid, daripada pintu masjid. Dia keluar cepat-cepat. Kasi ada pengajaran tak? Maksudnya boleh keluar masjid cepat-cepat. Kalau orang ada urusan. Orang ada urusan, ada hal, ada kelas. Jadi cepat-cepat dia zikir, ringkas, kemudian keluar masjid, tak ada masalah. Maksudnya tak semestinya kena dengan imam. Dia kharajatis sar'an, keluar cepat-cepat. Min abwabil masjid, daripada pintu-pintu masjid. Bawah pintu masjid tu ada banyak pintu kan. Ada banyak pintu Masjid Nabawi, ada 2-3 pintu. Min abwabil masjid. Nah. Kemudian dia kata, faqalu qasratis salah. Dia kata solat jadi pendek tadi, pasal tak? Macam kita lah kan. Ya, solat jadi 2 rakaat dia tadi. Qasratus salah. Apa dia ni? Apakah solat tengah dikasarkan? Qasratus salah. Qasratis salah. Apakah solat telah diringkaskan, dikasarkan? Apakah solat telah diringkaskan? Qasratus salah. Apakah solat telah diringkaskan? Maksudnya daripada 4 asar kan 4 rakaat, zuhur ataupun zuhur kan 4 rakaat, zuhur asar. Maka Nabi solat 2 rakaat dan kemudian salam. Itu para sahabat tanya, qasratus salah. Jadi kenapa sahabat tanya macam ni? Kenapa sahabat tak terus kata, Nabi silap lah. Soalan yang penting nak tanya ni. Apakah solat telah dikasar? Maksudnya, kenapa tak tanya, kenapa Nabi solat 2 rakaat ni, Nabi silap? Kenapa macam tu? Sebab para sahabat masih lagi tahu. Ini adalah zaman, apa ni? Zaman wahyu, tuan-tuan. Barakallahu fiik. Zaman wahyu. Bila zaman wahyu, masih boleh tak lagi berlaku nasakh dan mansukh? Maksud nasakh dan mansukh maksudnya pemansukan hukum ditukar dengan hukum yang baru? Maka jawapannya ya. Oleh sebab itulah para sahabat, mereka ni bijak, mereka faham ketika wahyu masih lagi turun, wahyu belum lagi terhenti. Apabila ada perubahan daripada Nabi SAW, mereka tidak akan, mereka tahu itu boleh jadi nasakh hukum. Apakah salat telah dikasar? Satu kata Imam Ibn Mulaqin, itu ala i'tiqadi wuqu'i ma yajuzu minan nasakh. Kerana mereka i'tiqad bahawa boleh dia ada berlakunya nasakh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, ma nansakh min ayatin, tidaklah kami memansuhkan satu ayat,
Aw nunsiha, atau kami melupakannya, kami meninggalkannya. Manasakh min ayatin aw na'ti bi khairin minha, kami akan datangkan yang lebih baik daripadanya. Aw mithliha, ataupun serupa dengannya. Namun bersama dengan mereka itu ada siapa? Ada Umar Al-Khattab. Di tengah mereka ada Umar Abu Bakar dan Umar. Namun keduanya enggan, sungkan untuk bicara, mengajak bicara beliau. Maksudnya mereka fahaba an yukallimah. Mereka dua rasa haibah, rasa takut. So Abu Bakar dan Umar ni ketaatan kepada Nabi SAW tidak boleh dipertikaikan lagi. Maksudnya kalau Nabi buat dua, kita buat dua je. Senyap. Jangan tanya lebih-lebih. Mereka takut. Apatah lagi Umar Al-Khattab, mungkin kejadian ni berlaku lepas apa dia, selepas berlakunya apa dia, lepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Yang masa Umar Al-Khattab tersentak bila dia bertikaikan Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala menegur Nabi Umar Al-Khattab. Mereka berdua diam, enggan bercakap. Namun sementara di tengah kerumunan tersebut, di tengah keramaian manusia tersebut, tengok bahasa Arab ya. Wa fil qaumi rajulun, ada seorang lelaki, fi yadaihi tul, pada kedua tangannya ada tul. Tul ni dia boleh terjemahkan dengan tiga maksud. Tul ni boleh maksud panjang. Maksudnya memang physically dia panjang. Dia tangan dia panjang. Cuma adakah dia ini sama dengan dia nama dia Dzul Yadain? Nama dia Dzul Yadain. Betul dia kata Dzul Yadain. Yang mempunyai dua tangan. Sehingga kan berlaku perbincangan, siapakah nama sahabat? Ada yang mengatakan nama dia Kharbaq. Ada yang kata nama dia Dzushimalain. Yang mempunyai dua tangan kiri. Tapi ulama' dah bahas, dia kata itu lain. Dzul Yadain tak sama dengan Dzushimalain. Dzushimalain tu sahabat Nabi yang wafat ketika perang Uhud, perang Badar. Itu pada awal Islam. Ini cerita lain. Dzul Yadain. Ada kata panjang di sini, iaitu dia banyak bekerja. Ada yang kata dia banyak infak. Macam Nabi SAW kata pada isteri-isterinya, siapa di antara kamu yang tangannya paling panjang antara keduanya, maka dialah yang akan paling cepat bersama dengan aku. Rupa-rupanya maka isteri Nabi pun semua ukurlah tangannya. Rupanya maksudnya ialah isteri Nabi yang Zainab itu yang paling banyak bersedekah. Yang paling banyak bersedekah. Dzul Yadain. Dzul Yadain ni jadi berani tanya. Dia berani tanya. Okay. Maka kata para ulama, contoh Imam Qurtubi kata Dzul Yadaihi, iaitu memang tangan dia panjang. Okey. Ada yang kata tak, dia banyak kerja. Sebenarnya tangan dia pendek je. Yang dikata disebut oleh Al-Jili dengan itu juga Ibnu Qutaibah. Aidainawari atau Adainuri. Qutaibah kata tangan dia pendek sebenarnya. Tapi dia banyak kerja, jadi masalah macam dua tangan lah. Dunia dain. Ada kata banyak infak. Banyak infak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nama dia macam nama lah. Dia kata nama dia Kharbaq ila akhirih. Okey. Dia kata walam dia kata apa? Ya Rasulullah, anasita am qasratis salah? Adakah kamu lupa ataupun salat itu telah dikasarkan? Dzul Yadain ini ada keberanian untuk tanya Nabi SAW. Maka Nabi kata lam ansa walam tuqsar. Kata aku tak lupa dan aku tidak tuqsar, aku tidak mengkasarkan salat.
Maksudnya bukan salat, bukanlah salat itu dikurangkan. Tidak, salat itu masih dengan 4 rakaat. Tapi maksud Nabi macam ragu-ragu. Lalu Nabi kata, akama yaqulu dzul yadain? Adakah seperti mana yang Dzul Yadain cakap? Qalu na'am, betul ya Rasulullah. Dekat sini ada faedah besar tuan. Betul, sebahagian ulama Hanabilah, dia kata bila kita solat dan kita silap, ada makmum tegur, kita jangan terus ikut apa yang makmum tegur tu sehinggalah ada seorang lagi tegur. Kerana ini makam syahadah, ini makam kesaksian. Dan kesaksian tu mesti ada 2 orang. Masya Allah. Kesaksian tu mesti ada 2 orang. Ini sebahagian ulama Hanabilah sebutlah. Syekh Abdul Salam Syuaib dia kata begitu. Dalam sebahagian kitab-kitab fiqh Hanabilah dia kata kalau orang tegur subhanallah, jangan terima dulu sehingga ada seorang lagi kata subhanallah, orang lain. Supaya yakin bahawa betul dua-dua tu tegur, bukannya. Sebab apa? Sebab Nabi macam kes Zuliadain ni, Nabi kata, betul ke apa yang Zuliadain cakap? Betul. Fataqaddama, maka Nabi pun ke depanlah. Fasalla, dan bagi salat ma taraka, apa yang Nabi tertinggal. Thumma sallama, dan Nabi sallama, bagi salam. Thumma kabbara, dan Nabi takbir. Kemudian Nabi sujud seperti sujudnya ataupun seperti sujud salatnya ataupun lebih panjang. Dia angkat kepalanya, kemudian sujud sekali lagi. Seperti lama sujud yang pertama, kemudian angkat kepala, thumma rafa'a ra'sahu fakabbara. Wa rubbama sa'alu, al-Quran ditanya, adakah Nabi salam? Ya, Nabi salam. Dalam kes hadis ni, Nabi SAW dia sujud, Nabi terlupa. Kemudian Nabi salat, Nabi bercakap, okey, poin ni lah, Nabi bercakap, dan Nabi salat balik 1 rakaat je, dan Nabi bagi salam. Kemudian Nabi sujud sahwi lepas salam. Sujud sahwi lepas salam. Mana tu nanti? Sujud sahwi lepas salam ke sebelum salam ni? Okey. Anda tak nak jawab dulu soalan ni sebab kita kena baca hadis Ibnu Buhainah lepas ni. Cuma kita ambil dulu pengajaran. Kita ambil pengajaran lain dulu. Kita simpan dulu isu sujud sahwi. Kita ambil dulu pengajaran yang lain. Kemudian bila kita gabungkan dengan hadis yang lepas ni, kita akan baca. Kemudian kita tengok pengajaran daripada hadis tersebut. Kemudian baru kita buat analisa penuh berkenaan dengan sujud sahwi ni. Baik. Isu yang lain sebelum sujud sahwi yang kita boleh bawa masuk kat sini, kita boleh bincang kat sini adalah, boleh tak Nabi SAW, para anbiya ni terlupa dan lalai? Yeshu, terlalai. Okey. Dalam masalah ini, Al-Imam Al-Mulaqin dia bagi macam tu je, jawaz, boleh. Okey. Jadi dia kata ada 2 pendapat. Wa huwa fi mawdi'ain jawazul as-sahw fil af'al. Dalam perbuatan, yang kedua dalam masalah akidah dan seumpama dengannya. Cuma kita boleh kesimpulkan lupanya Nabi SAW ni ada 4 jenis. Lupanya Nabi SAW ada 4 jenis. Yang pertama, lupa berkaitan dengan akidah, i'tiqad. Okey.
Okay, sebelum kita masuk dulu, kita susun maklumat dulu lah supaya kita tak silap. Sebelum kita jawab dulu dekat mana Nabi boleh tersilap, kita nombor satu dulu kita kena sebut dulu bahawa Nabi semua maksum dulu. Nabi maksum daripada kekufuran, daripada bid'ah. Okay. Cuma berbeza pendapat di sisi Khawarij. Khawarij kata boleh. Itu juga dengan Rafidah, Syiah. Kata Syiah kata bolehnya para anbiya menzahirkan kalimah kufur sebagai taqiyah. Dan ijma' bahawa para anbiya ini tidak akan berdusta. Mustahil. Tidak boleh. Sebab tu kalau kita dalam isi ulama Asy'ariyah dia kata sidik amanah tabligh fatanah, mesti ada. Kan? Begitu juga lupa sebelum menyampaikan. Nisan qabla tabligh, sebelum sampaikan lupa. Dan juga selepasnya, wallahu alam. Okey. Jadi pertama sekali kita maksum lah. Kita kata Nabi SAW, para anbiya maksum. Cuma dalam masalah maksum ini juga pun kita detailkan lagi. Apakah maksum dalam perkara dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil? Itu nanti kita simpankan pada perkara yang akan datang. Jadi kita kata Nabi ni boleh terlupa pada 4 benda. Afwan. Lupa je Nabi ada 4 keadaan. Atau lupa bagi Nabi ada 4 keadaan. 3 tak boleh, takkan berlaku untuk Nabi. Tidak harus bagi Nabi, tidak boleh bagi para anbiya, mustahil bagi Nabi. 1, ia boleh berlaku. Nombor 1, lupa dalam masalah akidah. Ini tidak akan berlaku. Wa ajma'atil ummah anna al-anbiya ma'sumun anil kufri wal bid'ah. Ulama semua telah sepakat ijma' bahawa Nabi takkan terlupa dalam masalah i'tiqad, masalah akidah. 1. Nombor 2, apa yang berkaitan dengan syariat dan hukum hakam, maka kita takkan berlaku lupa bagi Nabi sampai berlaku pertukaran pada hukum hakam. Ini juga takkan berlaku, na'udzubillah. Dan tidak akan berlaku. Siapa yang kata maka dia telah berdusta atas Quran dan sunnah Nabi SAW. Wa ajma'u ala annahu la yajuz alaihim at-tahrif wal khiyanati fi hadzal bab la bil amdi wala bil sahwi. Maka tidak akan berlaku pertukaran, tahrif. Maksudnya Nabi tertukar huruf. Tak akan berlaku. Wal khiyanah, berlaku pengkhianatan, tidak akan berlaku. La bil amni wala bil sahwi, tidak sengaja, tidak juga terlupa. Wa illa lam yabqa al-i'timan ala syai'in min asy-syari'. Kalau tidak, nanti semua kita akan pertikaikan. Mungkin Nabi tersilap ni sebenarnya huruf ba, mungkin Nabi tersilap ni sebenarnya huruf mim, dan tersilap ni sebenarnya an. Yang ketiga, berkenaan dengan fatwa, hukum hakam. Bila orang tanya pasal fatwa Nabi SAW yang padanya belum ada wahyu daripada Allah, Nabi keluarkan. Ana la yajuz ta'ammadul khata'. Ayat kita kata Nabi tak boleh sengaja buat salah. Fa amma sabilis sahwi, adapun tersilap itu faqad ikhtalafu fi, maka ulama khilaf tentang. Bila Nabi tersilap bagi fatwa dalam masalah itu, ini seperti masalah tawanan perang Badar contohnya. Tetapi pada ulama hadis disebut, ini Syekh Tariq Awadullah kata, kalau Nabi silap sekalipun dalam perkara fatwa, sama ada dunia atau masalah agama, maka pasti akan ada teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Pasti ada teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, terlupa pada perbuatan dan keadaan mereka. Dalam masalah ini, dalam perbuatan, sebahagian agak ambil jalan yang ghulu, seperti Ar-Razi. Waqad qala, dia kata contohnya disebut Ar-Razi kata sebahagiannya telah melampau, kata tidak boleh berlakunya kesilapan daripada Nabi SAW. Okay.
Yang ini sebenarnya boleh bagi Nabi. Seperti Nabi terlupa ayat. Betul Nabi kata, inni ansa kama tansaun. Nabi kata dalam hadis kan. Sebenarnya aku lupa. Macam mana kamu juga lupa. Maka bila aku terlupa ayat dalam Al-Quran, bila aku salat, lupa, maka fadhakiruni, maka ingatkan aku tentang ayat tersebut. Jadi boleh berlaku tak macam kes ni dalam perbuatan? Boleh tak? Boleh berlaku. Nabi terlupa. Dalilnya Nabi kata inni ansa kama tansaun. Lepas tu kata kat sini dia kata dalam Ibnu Muhammad bin Hazm dalam kitab Al-Milal wa Nihal kata fa in qala qail fa hal la nafaitum anhum as-sabila lin-nadbi ila ta'assi bihim. Kenapa kamu kata Nabi kenapa kamu menafikan daripada para nabi itu sahu? Jika ada orang tanya kita lah, ada orang tanya, kenapa kamu kata Nabi itu boleh lupa, sedangkan Allah Ta'ala perintahkan kita untuk ikut Nabi SAW. Dia kata, qulna wabillahi taufiq, inkaru ma sabata ka ijazati ma lam yathbut sawa'an wala farq. Wassahu minhum qad sabata biyaqin. Dia kata, menafi ingkar ma sabata ka ijazati ma lam yathbut sawa'an wala farq. Dia kata, kamu mengingkari benda yang betul-betul dah berlaku, maka itu benda yang tak patutnya berlaku. Macam betul-betul pernah berlaku tak? Nabi lupa, pernah berlaku. Jadi kamu tak boleh nafikan benda yang telah berlaku. Okey. Dan terlupanya Nabi SAW ni sabit dengan yakin, dengan khabar. Ada 6 hadis, bahkan sebagian ulama kata ada 13 hadis. Dan kemudian perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mengikuti Nabi SAW tidaklah bermaksud Nabi ni tak boleh lupa langsung. Allah Ta'ala tak suruh kita ikut yang lupa, kita suruh ikut yang sabit dari Nabi SAW. Wa minal muhal an nandibi ila sahwi aw nukallifu sahw. Dan tak logik lah Allah Ta'ala suruh kita ikut yang Nabi terlupa. Kerana kalaulah kita bermaksud kita nak ikut apa yang Nabi terlupa, maka itu bukan benda yang terlupa lah, benda yang kita sengaja nak ikut. Bukan benda terlupa lah. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pada kita ni bila kita terlupa, kita suruh ikut Nabi SAW. Nampak tak? Kalaulah Nabi tak lupa, jadi masa kita terlupa, kita nak ikut siapa? Patutlah kat sini Imam Muhammad bin Hazm, Ibn Hazm kata, sepatutlah Allah Ta'ala jadikan Nabi terlupa supaya apabila kita terlupa, kita tahu apa nak buat. Sebagaimana Nabi juga pernah terlupa. Dan kalau tak adalah Nabi terlupa, tak tersilap, maka macam mana pula bila kita terlupa, kita nak buat apa? Maka dah bertentangan dengan Quran. Sebab Allah Ta'ala kata Nabi ini tibyanan likulli syai'. Dengan Allah Ta'ala kata al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka tak lengkap lagi lah agama ni. Ila akhir. Wallahu ta'ala alam. Jadi Ibn Hazm, Imam Ibn Hazm telah mempertahankan masalah. Cuba kita kata tadi, masalah akidah boleh tak? Tak boleh. Masalah hukum hakam syarak tak boleh. Masalah fatwa boleh, ada khilaf ulama, ada kata boleh, ada tak boleh. Tapi kalau tersilap sekalipun ada wahyu daripada Allah Ta'ala. Dari segi perbuatan Nabi, yes, Nabi boleh terlupa, macam kes Nabi terlupa ayat dan juga Nabi terlupa yang ini dalam salat. Bahkan bukan sekali lupa. Yang ni lupa 3 rakaat. Nanti kita akan jumpa lepas ni. Nabi lupa untuk duduk tahiyat awal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah.
Mulakan masuklah isu yang panjang. Dia kata dalam masalah Nabi SAW ni boleh terlupa ke tidak. Antara mazhab Hashawiyah yajuzu alaihi al-iqdam ala as-saghair wal kaba'ir mutlaqan. Yuqaha minhum. Jadi mazhab yang pertama, mazhab Hashawiyah, ini kelompok yang sesat, dia kata boleh berlakunya dosa kecil dan dosa besar bagi Nabi. Ini tak betul. Ini tak sahih. Yang kedua, mazhab Rafidah. Tak boleh langsung berlaku, tersilap pun tak boleh. Pendapat yang ketiga, la yajuzul kaba'ir amdan. Dosa besar tak boleh berlaku. Adapun saghair kecil, dosa kecil dan dosa besar tak sengaja. Dengan ini pendapat ketiga. Dosa besar sengaja tak boleh, tapi dosa besar tak sengaja boleh. Dan juga dosa kecil. Jadi tak betul juga. Ini pendapat Mu'tazilah. Ini pendapat Mu'tazilah. Okey. Yang keempat, dia kata la yajuzu alaihim ta'amalu dzalik. Sengaja tak boleh, tapi tak sengaja boleh. Duduk besar dan kecil. Dan yang kelima, wa jumhur al-asy'ariyah, Ibnu Asy'ariyah ala jawaz wuqu' as-saghair minhum. Jumhur Asy'ariyah kata pula boleh berlaku dosa kecil tetapi dosa besar tak berlaku. Dan pendapat ni ialah pendapat sama dengan mazhab salaf lah. Sama dengan mazhab salaf. Seperti kita sebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia kata فإن القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, iaitu apa dia? Bahawa pendapat mengatakan bahawa Nabi ni maksum dari dosa besar tanpa dosa kecil adalah pendapat kebanyakan ulama Islam wa jami' tawaif. Hatta innahu qawlu aktsari ahli kalam. Ini kebanyakan ahli kalam dari kalangan Asy'ariyah lah. Seperti disebut oleh Al-Amili, iaitu Asy'ariyah, wa anna hadha qaul aktsarul Asy'ariyah, qaul Asy'ariyah. Wa aidan qaul aktsaru ahli tafsir wal hadith wal fuqaha. Ini juga pendapat kebanyakan ahli tafsir dan hadis dan juga fuqaha. Bal huwa lam yunqal 'ani salaf, bahkan tidak dinukilkan daripada salaf dan juga para imam-imam, sahabat dan tabi'in. Dan siapa yang mengikuti mereka melainkan bertepatan dengan pendapat ini. Kata Syekhul Islam dalam kitab Bughiyatul Murtad ba'da kalam sabaq, wa amma tanazu'un nas fi ghairi hadha ka tanazu'ihim fi wuqu'il khata' bi saghair. Adapun perbezaan ulama ialah berkenaan dengan tak berlaku kesilapan dan juga dosa-dosa kecil. Fa innahum aidan la yuqirruna 'ala dhalik. Sebab mereka tidak bersetuju dengan perkara tersebut. Fa idza qila hum ma'sumuna min al-iqrar 'ala dhalik kana fi dhalika ihtiraz min an-niza' al-mashhur. بل إذا كان عامة السلف والجمهور يجوز ذلك على الأنبياء ويقولون هم معصومون من الإقرار على الذنوب. Dan walaupun pendapat-pendapat ulama ni kata memang boleh berlaku dosa kecil bagi Nabi, tapi pertama Nabi tak pernah berterusan buat dosa kecil. Yang kedua, itu Nabi tak pernah bersetuju dengan dosa kecil. Maksudnya ikrar. Maksudnya menunjukkan bahawa itu adalah ikrar daripada Nabi SAW, takrir. Kemudian disebut pula bahawa para anbiya ini kalau dia tersilap pasti akan ada teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada teguran daripada Allah Subhanahu. Ini disebut dalam Ta'ashqar dalam kitab ni. Ada teguran daripada Allah dan ada wahyu turun pula. Macam kes Nabi SAW, maka Nabi an yakuna lahu asra. Tak boleh bagi Nabi itu ada asra. Asra tu apa dia? Iaitu tawanan perang ketika perang Badar. Allah Taala turunkan ayat. Begitu juga dengan sujud sahwi, seperti mana yang kita dah lalu hadis berkenaan dengan ini. Dan seumpama dengannya, barakallahu fik, pasti ada teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mazhabnya ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bissawab.
Ada banyak perbincangan lain berkenaan dengan isu apa beza sahu dengan nasi lupa ila akhirih. Okey. Tak apa, kita tinggalkan masalah yang lain. Kita bawa lah isu seterusnya, iaitu dalam hadis ni bahawa nisyan rawi li'ain al-marwi la yumna'u riwayah khususan idza lam yaltabis bi ibhamiha hukmun. Faedah lain daripada hadis ni, bolehnya lupanya seorang rawi tentang benda yang dia riwayatkan. Macam tadi kan, Muhammad bin Sirin dia lupa apakah solat yang tadi. Itu tidaklah menghalang daripada periwayatan hadis ni. Maksudnya kita tak boleh kata oh disebabkan dia lupa hadis ni solat apa maka tak boleh terima hadis ni. Tak diterima hadis ni. Apatah lagi kata Syekh, kalau benda yang lupa itu tidak melibatkan hukum. Sebab yang penting dia lupa, betul tak? Macam sekarang ni, penting ke tahu isyak dengan zuhur? Tak penting, sebab sama saja solat isyak dengan zuhur, 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Jadi terlupa antara isyak dengan zuhur itu tidak memberi kesan kepada hukum. Jadi ulama kata boleh kita riwayatkan hadis begitu. Illa niyatul khuruj min as-salah wa qat'iha idza kanat banahu ala dhannil tamam la yujibu butlaniha. Butlanuha. Atau yujibu butlanaha. Nah, niatnya orang untuk keluar daripada salat dan memutuskan salatnya, maksudnya dia stop, ya, habiskan salat, apabila dia sangka bahawa dia telah sempurnakan salat, itu tidak membatalkan salat. Nah, kita bincang dalam mazhab Syafi'i dia ada perbincangan berkenaan yang kalau niat untuk keluar salat batal salat. Betul, di setengah-setengah syarat salat seperti dalam kitab Safinatul Najah, atau kitab satu lagi lupa. Ni macam Nabi Suja', dia kata niatul khuruj. Macam Nabi Suja' dia kata mesti ada niat untuk keluar salat. Sedangkan itu pendapat tak muktamad lah. Niat untuk keluar salat barulah dia bagi salam. Tak semestinya. Dia bagi salam tu dah keluar salat dah. Cuma kalau kita tengah salat, kita niat nak keluar salat, salat jadi batal. Salat jadi batal lah, niat nak keluar salat. Baik. Tapi kalau dia niat nak keluar salat dengan sangkaan bahawa memang dia dah habis salat, apakah dia membatalkan salat orang tersebut? Jawapannya tidak. Ini yang disebut oleh Al-Imam Ibn Mulaqin. Tidak. Sebab tu Nabi SAW dia terus sambung satu rakaat. Keempat, bahawa salam secara tak sengaja, tersilap, lupa, tidak membatalkan salat juga. Yang kelima, percakapan orang yang lupa tidak membatalkan salatnya. Percakapan orang lupa, kan Nabi bercakap, wa kadzalika alladhi yadhunnu annahu laysa fiha wa bi qala jumhur minhum a'immatus tsalatsa. Ini pendapat ketiga-tiga. Beza dengan Abu Hanifah. Dia kata cakap tak sengaja solatnya batal. Dan dia kata hadis ini dah mansukh. Nah, ucapan orang yang lupa tidaklah membatalkannya. Begitu juga orang yang sangka bahawa dia bukan dalam salat, maka tak batal salatnya. Lepas tu Nabi SAW bercakap, kan antara rakaat kedua dengan ketiga kan Nabi bercakap, cumanya cakap tu berkaitan dengan apa? Okay. Kalau mazhab Hambali, dia kata kalaulah percakapan tu berkaitan dengan masih lagi dalam salat tadi, dan masih lagi disyaratkan masih lagi dalam masjid ataupun baru berlaku, tidak mengapa.
Wajar pada hadis juga bahawa gerakan yang banyak laisat min jinsi af'al salat idza waqa'a sahwan la tubtil salat. Bahawa perbuatan yang banyak tetapi bukan yang bukan daripada jenis salat, kalau dilakukan sahwan, terlupa, tidak membatalkan salat. Cuma ni pendapat Imam Ibn Mulaqin. Dia lebih lihat pada dalil ni. Dia ambil dalil ni. Dalil annahu jara minhu af'al kathirah. Masya Allah bila manzil, Nabi berjalan. Wa itian jaza'an fi qiblatil masjid. Nabi pergi dekat pokok tadi. Dekat batang tadi. Istilahnya lama kharaja sur'an an-nas wa kalamuhu alladhi aghana taqaddama al-itmam ma baqiya min as-salat. Nabi bercakap dengan ucapan yang banyak dan pergerakan yang banyak, tak batalkan salat. Cuma kata Imam Nawawi rahimahullah, wa huwa al-mukhtar wal mashhur fil madhhab al-butlan. Pendapat yang lebih masyhur dalam mazhab adalah batal. Okey, batal. Kemudian berbincangkan juga berapa lama yang boleh itu urufnya, berdasarkan uruf berapa lama antara solat tu dengan dia nak start balik. Solat yang silap tadi nak sambung balik. Ini berdasarkan uruf. Betul kata Syekh Asri, al-asah atba'ul urf wa qaddarahu ba'dhum bi miqdar as-salah. Sebab yang kata berapa lama lepas dia lupa tu dia boleh sambung balik. Maka kat sini ulama kata, sebahagian dia kata sejarak salat juga. Okey. Yang ke-10, hadis ini menunjukkan bahawa dimasyru'kan sujud sahwi. Yang ke-11, bahawa sujud sahwi itu 2 kali sujud. Dan sujud sahwi itu di akhir salat. Yang yang ke-13, sujud sahwi yatadakhal. Ada sujud sahwi yatadakhal. Ada sujud sahwi ni kadang-kadang dalam salat, kadang-kadang luar salat. Ini yang kita akan bincangkan nanti dalam hadis akan datang. Okey. Nah, yang hadis yang kita akan bincangkan nanti, insya-Allah akan datang, kita akan bincangkan berkenaan dengan kat mana sujud sahwi ni, bila, adakah selepas salam atau sebelum salam. Yang ini kita akan bincangkan bila kita masuk hadis Buhainah ni. InsyaAllah kita akan masuk hadisnya, akan datang bi'idznillah ta'ala. Cuma hadis ni panjang dia punya faedah dia. Tapi tak apa, insyaAllah kita akan tengok nanti hadis Abdullah bin Ibn Buhainah. Abdullah Ibn Buhainah, iaitu lepas berkenaan dengan hadis Abdullah bin Buhainah ni, insyaAllah kita akan selesaikan masalah sujud sahwi ni, apakah dia sebelum ataupun selepas. Kemudian kita akan masuk pula bab lalu di hadapan orang yang solat. Masya-Allah. Jadi hadis ni banyak sangat, mana tak boleh ambil semua. Okey. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada soalan lain tak? Akhi Imran ada soalan? Kita tak ada? Cukup sekadar ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.